Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian mukhtasar Sahih Muslim kita akan bincang hadis yang kedua. Cuba tengok teks hadis. Muka surat 6 maksudnya kitab sama dah muka surat 6. Dia sebenarnya mana-mana kitab pun tak apa sebenarnya sebab dia akan sama sebab ana cek dalam PDF tu memang dia sama. Muka surat pun sama. Dua jilid sama hadis yang kedua masih lagi di bawah Kitabul Ilm, kitab yang membicarakan tentang iman, Kitabul Iman, Kitabul Iman. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir. Qala ya Rasulullah mal islam. Qala al islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salah al maktubah wa tuwaddiyaz zakah وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى قوله إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Ini kena ingatlah sebab kita baca ni kitab mukhtasar, dia tidak ada sanad yang lengkap lah. Terus dia ambil daripada punca sanad itu iaitu sahabat. Sebab itulah di sini dari Abi Hurairah. Sebab kita pun tidak nak bincang tentang sanad pun nak bincang hadis sebab dia ini mukhtasar. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata pada suatu hari Rasulullah berada, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabatnya, yakni berada bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Iman itu apa? Apa maksud iman itu?
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, kitabnya, hari pertemuan dengannya, para rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan terakhir. Laki-laki tersebut bertanya untuk kali yang kedua lah, bertanya kembali, wahai Rasulullah, Islam itu apa? Atau anda terima begitu mudah, Islam, apakah Islam itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, melaksanakan salat yang difardukan, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu lelaki itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, mal ihsan? Ihsan itu apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, yakni engkau melakukan ibadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak dapat melihatnya, maknanya tidak dapat bayangkan melihat Allah, sesungguhnya yakinlah dia maha melihat engkau. Lalu lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bilakah berlaku kiamat? Bilakah kiamat itu bila berlaku? Bilakah berlakunya hari kiamat itu? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidaklah lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Akan tetapi, Nabi kata, akan tetapi walaupun aku tidak boleh sebut tentang tarikh kiamat, tetapi aku akan jelaskan kepadamu tanda-tanda kiamat. Iaitu jika, maka Nabi pun sebutlah. Yang pertamanya, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, itulah di antara tanda-tanda kiamat. Dan apabila orang-orang yang telanjang dan tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, itulah di antara tanda-tanda kiamat. Dan jika pengembala, ri'aul buhm, mana pengembala binatang, yang berpindah randah ni, hidup dalam gedung yang mewah, dalam bangunan yang mewah, itulah antara tanda-tanda kiamat. Selain daripada itu, terdapat 5 tanda-tanda yang tidak diketahui kecuali Allah saja. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, sehinggalah kepada firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Allah maha mengetahui lagi maha halus pengetahuannya. Terjemah gitu lebih baik. Kemudian laki-laki itu pergi meninggalkan beliau. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah lah, datangkanlah laki-laki itu kepadaku. Bawa semula, panggil semula laki itu supaya dia datang kepadaku. Maka para sahabat berusaha mencari lelaki itu untuk membawanya kembali kepada Rasulullah. Akan tetapi mereka tidak melihatnya, mereka tidak jumpanya, tidak menjumpainya. Kemudian Nabi SAW bersabda, dia itu adalah Jibril, datang untuk mengajarkan agama kepada manusia. Baik, hadis ni sebenarnya banyaklah, walaupun mungkin ada perbezaan dari segi kalimah-kalimah, tapi hadis seumpama ini memang banyak. Dalam Bukhari, dalam Nasa'i pada banyak. Baik, itu terjemahnya. Jadi nota ni ana buat ringkas, ni pun belum siap lagi. Ana sebutlah sebab sebab ana banyak rujuk, sebab kalau Imam Nawawi tu dia agak ringkas. Ni ana rujuk ni apa ni, Syekh Ethiopi 46 jilid. Dia syarah, Allah kalau boleh terjemah tu bahagia kita nak. 46 jilid, sejilid tu 500 lebih muka surat.
Jadi banyak, jadi anda kena baca semua tu baru kita petik nota tu, jadi agak lambat juga, tak apalah. Jadi orang ni tak siap lagi ni. Untuk 2 muka surat ni pun anda tidak, itu ambil macam apa ni, point saja. Baik, cuba kita tengok hadis yang kedua. Nombor 97 tu, mana hadis ni kalau dalam Humairah itu nombor yang ke-97. Tapi kalau dalam syarah Ethiopi tu anda tidak sempat nak semak dia ambil nuskah mana, hadis 105. Hadis sama ya, cuma nombor berbeza. Sebab tu anda buat itu, sebab anda tulis syarah Ethiopi itu, sebab ni rujukan utama anda lah. Sebab anda tengok dalam syarah Imam Nawawi itu ringkas. Bahkan dia bincang hadis 93 hingga 99 tu dia buat satu perbincangan. Baik, tak apalah. Kita tengok sini ya. Pertama sekali, hadis Abu Hurairah ni adalah hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang diriwayat bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana tinggilah bila sebut muttafaq alaih, mana sahih itu peringkat tinggi. Yang kedua, di awal hadis itu disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas. Terjemah dia nya tadilah kita baca dah terjemah, sini anda tidak ulang, cuma anda sebut secara umum. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada suatu hari pernah Rasulullah barizan linnas, maknanya berada di khalayak sahabat. Tu anda terima mafhum. Cumanya kenapa anda buat huraian di sini? Kerana kalimah baraza ni diguna juga dalam Quran. Banyak, cuma anda ambil soal. Baik, apa maksud barizan? Sebab kalau anda terjemah gitu tu dia tidak nampak kalimah barazan tu apa. Cuba tengok di sini. Ketika Rasulullah bersama para sahabat di kawasan tanah lapang. Bukan di masjid ni cerita ni. Baik. Baris tu makna kita pergi ke satu tempat, kita terdedah pada pandangan orang. Kawasan tanah lapang, tidak ada pokok, tidak ada sesuatu yang melindungi kita. Itu dia panggil barizal linnas. Makna siapa-siapa pergi pun akan nampak Rasulullah di kawasan itu. Itu kalimah barizan. Baik. Dalam riwayat Abu Farwah dijelaskan bahawa ketika lelaki ini datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta kami menyediakan tempat duduk yang agak tinggi supaya jelas kedudukan lelaki berkenaan kepada hadirin yang ada di situ. Kami telah mempersilakan lelaki itu duduk di timbunan pasir yang agak tinggi. Jadi maksud lelaki itu duduk tu semua sahabat boleh nampak. Kalau duduk gini kan boleh terlina tak kalau di tanah sama ni. Jadi Nabi tu cerdik dah lah Nabi tu. Memang cerdik pun ghafarana. Dia suruh sahabat sedia ke tempat tinggi. Mana Nabi tahu dah tu malaikat tu mari tu nak cerita tak agama. Biar semua sahabat yang ada tu boleh nampak. Jadi kami pun buat lagi tu. Ni dalam riwayat ni tak sebut, riwayat Abu Farwah. Ada sebut gitu. Imam Qurtubi telah membuat kesimpulan daripada riwayat Abu Farwah termasuk dalam sunnah. Sunnah disediakan tempat duduk khusus yang agak tinggi bagi orang alim untuk tujuan pengajaran dan sebagainya. Sebab dulu tak ada mikrofon. Sebab kita duduk sama gini tak ada masalah, bukan ramah pun. Tujuannya tempat tinggi itu supaya kita kata pelajar-pelajar duduk jauh tu nampak. Masa tu penting nampak mulut tu sebab tak ada pembesar suara. Jadi Imam Qurtubi kata menyedia ke tempat khusus kepada orang alim masa dia mengajar tu, ini termasuk sunnah. Supaya apa? Supaya pengajaran itu lebih berkesan. Itu kesimpulan yang Imam Qurtubi buat. Jadi perkataan barazan telah digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat, antaranya surah Ibrahim ayat 21. Wa barazu lillahi jami'an. Maksudnya dan mereka sekalian tetap akan berhimpun di padang luas terbuka, yakni mahsyar, menghadap Allah untuk dihisap pada hari kiamat. Allah guna baraza. Kalimah baraza ni mana sebab apa? Kalau kita tengok dalam hadis, pada mahsyar ni tak ada bukit, dia tanah rata, tak ada pokok pun. Mana terdedah dengan seluas-luasnya. Tujuan yang sebut tu supaya kita boleh nampak bahawa penggunaan baraza ni sama dalam Quran atau hadis ke, maknanya di tanah lapang lah. Baik. Yang ketiga, hadis ini adalah antara beberapa hadis yang menjelaskan malaikat adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berupa dalam pelbagai rupa tu. Silap tu. Yang boleh berupa dalam pelbagai rupa tu maksudnya.
tu tersilap tu macam mana boleh silap perbetulkanlah. Boleh berupa dalam pelbagai rupa. Banyak hadis yang sebut gitu. Ini salah satu. Rupa jadi kejadian jisim mereka tidak sama dengan kejadian makhluk manusia. Semuanya makhluk Allah belaka, tapi Allah buat begitu. Cuma kena ingatlah. Walaupun ana pun tidak tulis sini telitah takhayat ni lah, telitah maklumat. Dia sebenarnya malaikat ni Jibril ke malaikat mana ke, dia kalau kita tengok dalam riwayat dia tidak berupa dalam sembarangnya rupa. Tak. Misalnya tak ada disebut dia berupa dalam rupa anjing ke. Tak ada. Tengok kalau dalam hadis tu hak rupa dalam apa beruk kera tu. Hak tu ada. Walaupun dia boleh berupa, tapi tak boleh kita kaya dia berupa dalam pelbagai jenis rupa. Tak boleh, hak tu kena ada nas. Tapi dia boleh berupa. Dan rupa dia asal seperti yang kita bincang adalah hadis wahyu tu. Nah, hadis permulaan wahyu Iqra tu lah. Hadis Aisyah itu kaifa apa ni badul wahyi tu. Masa masuk dalam gua Hira tu rupa manusia. Selepas tu dalam rupa dia asal sangat besar. Kaki di bumi, kepala di ufuk langit, duduk atas kursi. Kalau dia tak tahu. Tu rupa dia asal. Ada sayap sampai 900 sayap. Hak tu pun kita tak boleh gambar ke nampak macam burung, kali ada paruh tak boleh. Lagu mana kepala wallahu a'lam, sebab tidak disebut. Jadi kita terima sekadar yang terdapat dalam nafs saja. Baik. Yang keempat, dalam riwayat Abu Hurairah menyebutkan panggilan yang digunakan oleh lelaki berkenaan kepada Nabi SAW adalah wahai Rasulullah. Manakala dalam riwayat Abu Farwah disebutkan wahai Muhammad. Hafiz Ibn Hajar menjelaskan, dia kata pada permulaan lelaki berkenaan memanggil dengan Muhammad sebagai menarik perhatian kalangan sahabat. Itu tersilap itu di kalangan sahabat yang berada di majlis berkenaan, dan kemudiannya dengan panggilan Rasulullah. Kata Habib maksudnya begini, sebab sahabat Nabi ni dia tak sebut Nabi Muhammad, dia tak panggil gitu. Bahkan dia anggap biadab, dia tak panggil wahai Muhammad. Bahkan panggilan itu dia sebut dalam Quran, jangan kamu panggil Nabi supaya panggil kawan-kawan kamu, tak boleh. Maknanya satu kejutan lah kalau mengikut riwayat daripada Abu Farwah ni. Mari dah lah tak kenal siapa orang sedia tempat molek, tempat tinggi kita mau memuliakan dia, panggil ya Muhammad. Maka sahabat pun terkejut tengok. Semua pakat terbeliak biji mata, tumpu pada dia. Sebenarnya itulah tujuan dia, kata Hafiz Ibn Hajar. Selepas tu bila dia tanya wahai Rasulullah. Bila dia tanya tu seperti mana dalam riwayat ni wahai Rasulullah. Rupanya ya Muhammad tadi kata Hafiz Ibn Hajar nak supaya sahabat tu orang panggil fokus pada dia. Nak suruh sahabat tersentak lah. Wano mari kecek sebut ya Muhammad ni. Pakat celik belaka. Dia tuju itu tujuan. Dia panggil ta'mim. Tujuan dia adalah untuk ta'ammiyah. Untuk supaya orang fokus. Tu menarik perhatian lah. Ni salah satu cara lah. Jadi kalau kita di dalam majlis kau kita ceramah tu, perlu juga kau gitu nak tarik perhatian. Kadang-kadang buat lucu sekali-sekala, jangan lucu semua habis dengan lucu gitu, tak boleh juga. Sekali-sekala supaya orang tu tidak mengantuk. Tu molek. Itu makna ta'ammiyah itu. Supaya orang terbeliak biji mata. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Jadi selepas tu dia sebut Rasulullah lah. Selepas tu bila sudah orang beri perhatian tu dia sebut Rasulullah. Yang kelima, kenapa urutan pertanyaan bermula dengan iman, Islam, kemudiannya ihsan? Hak patu, hak tanda-tanda kiamat tu ada juga. Tapi kenapa begitu? Iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Baik. Kemudian dia tanya bila kiamat tu, hak tu kemudian. Tak apalah, 3 ni. Kenapa begitu? Jadi ada kalangan ulama yang menjelaskan, didahulukan pertanyaan iman kerana ia adalah asal agama yang berbentuk perakuan benar dan ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hak itulah orang panggil agama sebenarnya. Sebab iman ni sesuatu yang merupakan tasdik fil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih.
Jadi antara 3 komponen iman itu seperti yang kita belajar dalam Sahih Bukhari itu. Jadi hak dalam ikrar dalam hati itu memperakui, yang mana kalau mengikut ulama seseorang bila dia memperakui dalam hati Allah sebagai Tuhan, tak ada sempat nak ngucap mati, kira Islam dia orang itu. Sebab hak tu hakikatnya. Baik. Kemudian disusuli dengan Islam sebagai menjelaskan tuntutan iman adalah pelaksanaan pengakuan ikhlas tadi melalui perbuatan-perbuatan dengan anggota zahir. Sebab tu Islam Nabi jawab selepas tu dalam bentuk perbuatan zahir dengan semayanya dan sebagainya. Orang panggil rukun Islam itu yang berbentuk pengamalan dengan anggota zahir. Baik, manakala ihsan pula berfungsi sebagai mengelokkan amalan zahir agar ia benar-benar selaras dengan pengakuan ikhlas dalam hati. Jadi maknanya ihsan ini adalah satu konsep. Kita akan bincang kemudian sebab notannya tak buat lagi sebab dia panjang dia bincang. Syekh Etiobi ni sangat menariklah perbincangan ini. Anak cuba ringkaskan. Secara umumnya ihsan ni, setiap ibadat yang kita buat kalau ada maksud ihsan, maka ibadat tu dia akan jadi berkualiti. Perbincangan panjang kemudian. Cuma ringkasnya bila kita solat misalnya, tergambar dalam minda kita Allah sedang melihat kita. Sebab kita nak nampak, supaya kita nampak Allah tu tak mungkin. Kita berasa dalam hati kita, hadir dalam hati kita Allah melihat. Itu khusyuk tu. Dah itulah yang menjadi sebab manusia akan menjaga kualiti ibadat dia. Supaya seorang pekerja dia yakin bos dia sedang melihat dia sebab dia tengok ada CCTV. Dia tak akan curi tulang, dia akan buat. Maknanya budaya kerja dia tu jadi baguslah. Sebab apa tu? Sebab dia bos dia nampak, dia yakin bos dia nampak. Itu makna ihsan. Makna ihsan ni fungsi dia untuk supaya ibadat tu jadi berkualiti. Itu secara ringkasnya begitu. Perbincangan panjang tu terbagi pada berapa kita bincang kemudian. Sebab apa? Sebab hadis-hadis selepas ni kalau ada sebut ihsan pun kita tidak bincang lah. Kita faham pada hadis ini. Baik. Yang keempat, kenapa disebutkan dalam senarai rukun iman tu waliqaih? Apa maksudnya? Cuba perhati semula. Cuba tengok teks. Sebab kalau dalam setengah-setengah riwayat tak ada sebut liqaih tu. Ni ada. Apa maksudnya? Cuba kita tengok. Baris yang keberapa tu? Baris yang ketiga. Wa kitabi wa liqaih. Lepas tu baru wa rusuli wa liqaih. Dan pertemuannya dengan Tuhannya. Mana pertemuan hamba itu dengan Tuhan dia. Apa sebut gitu? Apa tujuan? Padahal kita kata lepas tu sebut pula wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan akhir. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi kenapa disebut dalam senarai rukun iman tu waliqaih? Padahal kita kata rukun iman tak ada, nekara tu tak ada, waliqaih liqaih tu tak ada, liqai rabbi tak ada. Sini sebut apa? Apa maksud dia? Sebab hadis-hadis ni wahyu, dia bukan main-main. Susunan kalimah tu pun dia ada kira-kira dia tu. Baik, sebahagian ulama menjelaskan ia adalah pengulangan kerana ia semakna dengan beriman dengan hari bangkit wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Ada ulama kata gitu. Pengulangan, takrar. Namun sebahagian ulama memberikan pandangan bahawa ia bukan pengulangan, bahkan bermaksud kebangkitan dari kubur untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari pembalasan. Jadi liqaih itu dia berkait dengan bangkit daripada kubur untuk bertemu Tuhan. Ramai ulama kata begitu. Jadi pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla hanya berlaku apabila telah berlaku kebangkitan daripada kubur. Kubur tu ana aja ku arak dia lah tu, kalau Melayu kita kayu ya. Sebab dia saqafnya ana ambil itulah. Alam kubur adalah alam perpindahan antara alam nyata dengan alam akhirat. Kenyataan ini berlandaskan kepada riwayat Matar Al-Warraq. Ini ada beberapa riwayat daripada Matar Al-Warraq. Dalam hadis yang ke-94 lah, kalau kita asal tu dia ada situ. Tapi dia tak sebut hadis ni, kena rujuk pak lain pula. Sebab tu dia mari sanak saja secara isyarat ya. Jadi kalau kita ada waktu digital tu, kita tarik nama perawi Matar Al-Warraq, dia ketubik hadis dia. Kop dalam untuk Muslim saja. Dalam riwayat Matar Al-Warraq,
yang tersebut dalam dia bil maut wa bil ba'thi ba'dal maut. Terang sebut. Mana pertemuan itu yang dimaksudkan pertemuan itu maknanya kebangkitan selepas mati. Makna daripada kubur lah. Itu jelas. Inilah orang panggil hadis menghuraikan hadis. Kalau seperti tafsir Quran menghuraikan Quran, tafsir Quran dengan Quran. Ini maknanya syarah hadis dengan hadis lain. Baik. Tambahan matan sebegini juga terdapat dalam hadis Anas daripada Bazzar, Ibnu Abbas dan orang lain. Maknanya daripada hadis-hadis ni kita boleh faham bahawa waliqa'ih tu sama seperti yang ulama sebut. Jadi pertemuan Tuhan tu selepas bangkit daripada kubur nak pergi jumpa Tuhan. Tu okey. Gitu maksud liqa'ih tu. Tu. Kemudian tu ana ada buat sambungan ana ada buat sambungan nombor 7 sebenarnya dia berkait lagi tu. Cuma sebelum sampai ke nombor 7 tu ana nak bagi sedikit huraian lah. Oh dia bersambung tu. Okey, cuba kita tengok. Sebab dia timbul satu kemusykilan lain nombor 7. Kenapa selepas daripada waliqa'ih kita tahu waliqa'ih itu dengan maksud bangkit daripada kubur untuk bertemu Allah. Untuk tujuan hisab dan sebagainya. Lepas tu sebut pula wa tu'mina bil ba'sil akhir. Kenapa sebut wa tu'mina bil ba'sil akhir? Sebab itulah setengah ulama kata pengulangan tu sebab waliqaihi dengan wa tu'mina bil ba'si akhir sama tu maksudnya percaya kepada hari bangkit. Tidak bangkit daripada kubur nama panggil hari bangkit. Ada sebab dia kata hari bangkit al-akhir. Dia bubuh al-akhir tu. Maknanya hari bangkit tu bukan hari bangkit akhir. Jadi kalau gitu bangkit ni ada berapa? Di sini lah ulama bincang. Jadi sini ana buat secara ringkas. Jadi perkataan ba'ath telah memadai untuk menunjukkan hari kebangkitan. Jadi apa tujuan disebutkan kebangkitan yang akhir? Apa sebut gitu? Sebab dalam setengah riwayat tak sebut, sini sebut. Wa tu'mina bil ba'thi. Cukup dah setahu tu nak ayat hari bangkit. Hak kena percaya tu. Tapi sebut al-akhir tu apa? Cuba tengok di sini ni. Antara jawapan yang diberikan oleh ulama adalah kebangkitan manusia berlaku 2 kali. Ni kalau kita ingat neng malam-malam tu. Lagu ni aku kehidupan aku ni sebagai manusia betul-betul kita tak boleh lari daripada orang panggil peraturan yang Tuhan buat, ketentuan yang Tuhan buat. Bila Tuhan buat gini kita terpaksa ikut. Maknanya ingat kepada hak ni dia jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan buat perubahan. Itu tujuan dia. Jadi bangkit tu dia ada 2 kali berlaku dalam proses kehidupan manusia. Baik, cuba tengok. Yang pertama kewujudan manusia daripada tidak ada kepada ada. Bermulanya kewujudan manusia adalah selepas mereka lahir daripada rahim ibu mereka. Tu mula. Yalah kita kata mak kita boleh nganu ni sebab bila mak kita nikah dengan ayah kita. Jadi lekat anak kita. Maka kita membesar orang panggil dalam alam rahim dia panggil. Masa tu tak ada lagi kira-kiranya, tak wujud lagi di alam musyahadah. Baik. Jadi bila ibu kita melahirkan kita keluar daripada rahim ibu, bermulalah adanya kita. Tu orang panggil dalam istilah ulama dia panggil al-ba'thul awal, kebangkitan yang pertama. Tu dia panggil al-ba'thul awal. Yang kedua, selepas daripada itu manusia akan keluar pula dari alam kubur atau alam barzah. Inilah yang dimaksudkan sebagai kebangkitan yang terakhir bagi umat manusia. Inilah alam waktu. Inilah alam waktu yang kekal kepada kehidupan manusia. Dan nasib mereka hanya macam mana ni? Hanya 2 keadaan sahaja tu sebenarnya tu. 2 keadaan sahaja tu, sama ada syurga atau neraka. Hak ni akhir, tak ada dah. Jadi kalau selepas berlaku kebangkitan yang akhir tu, kita tak boleh nak ubah dah buku catatan amalan kita, tak boleh lah. Kalau nak ubah lah ni dengan bertaubat, dengan menambah amalan, ni boleh. Sebab hal ini al-ba'sul awal. Kalau al-ba'sul akhir tak ada dah. Sebab hal tu memang dia hari pembalasan, bukan hari amal. Kena ingat tu Jadi kita lah ni duduk di mana ni? Di al-ba'sul awal, alam musyahadah kita semua ni. Jadi kalau kita neng ke tak? Sebab nota ni anak buat pukul 1:30 pagi tadi. Kebetulan letih tak ada. Sudah pukul 5. Sebab dia bagus kalau waktu sana kata tu, kata kalau ada lah makhluk Allah di muka bumi boleh terjemuh kitab tu lah 46 jilid tu, banyaklah boleh ambil manfaat.
Tu pun banyak anak tinggal sebab setengah tu dia berbentuk itu sangat kita petik-petik. Tapi puas hatilah banyak jadi ni dia sebut sini. Sebab dalam setengah-setengah kita tak sebut gini. Baik, cuba kita tengok yang ke-8 ni. Jadi insya-Allah mana kalau kita ikuti dia jadi insah kita mikir. Lagu tu kita. Mana al-ba'sul awal itu boleh hubung lagi kitab kita. Buku catatan nak hapus hok mana kejahatan kita buat, bertaubat. Buat amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Lepas tu boleh tambah lagi pahala pada buku catatan. Bila masuk al-ba'sul akhir, tu tak ada lah. Tak ada lah. Tu kena ingat gitu. Yang ke-8 Al-Hafiz. Bila sebut Al-Hafiz tu maknanya Hafiz Ibn Hajar lah. Hafiz telah menyebutkan dalam Al-Fathnya, yakni Fathul Bari dia. Dalam syarah Bukhari itulah. Dia kata maksud umum hadis ini, hadis yang kedua ni lah kita nak bincang ni, menegaskan bahawa perkataan iman secara istilah tidak diguna pakai kecuali kepada orang yang membenarkan dengan yakin kepada semua fakta yang disebutkan dalam hadis. Hadis ni lah. Jadi hakikat ini juga tidak bercanggah dengan kenyataan fuqaha yang menyebutkan iman sudah memadai jika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Setakat tu ya. Lama ahli fuqaha kata beriman ni seorang itu percaya kepada Allah dan Rasul Allah. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis ni, bukan satu saja. Nelah rukun iman tu, nelah rukun iman. Sebab apa ni kita kata percaya pada qada takdir tak masuk. Sebab tu ana buat huraian sedikitlah di situ tu. Sebab sini tak ada, dia tak sebut al-iman bil qadri khairi wa syarri tu tak ada. Dia tak sebut dalam. Tapi dalam hadis lain sebut. Sini tak sebut. Baik. Jadi fuqaha dia kata, jadi tak bercanggah kata Habib Najah. Fuqaha kata cukup dah. Orang panggil beriman dah tu. Kalau percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul Allah tu. Tak bercanggah. Kok mana tak bercanggah? Baik. Bukan bermakna fuqaha kata kena buat rukun hak lain tu. Tuan ni cukup dah. Dia bukan kata gitu. Dia kata tu dengan maksud kalau dihuraikan. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar kata begini. Jadi kenapa fuqaha kata begitu? Cukup dah, iman tu sudah memadai bila seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi maksud sebenar beriman kepada Rasul Allah ni adalah beriman kepada kewujudan Allah dan beriman juga kepada risalah yang dibawa oleh Rasul Allah yang bersumberkan daripadanya Azza wa Jalla. Makna di segi huraian, bila kita kata beriman kepada Rasul Allah, maknanya kita beriman bahawa Allah tu ada. Sebab apa? Sebab maksud beriman kepada Rasul ni makna beriman kepada ajaran yang dia bawa datang daripada Allah. Sebab Nabi ni ajaran dia bawa, kita panggil risalah tu, itu min indillah, dari sisi Allah. Siapa dia tak percaya gitu, orang tak panggil beriman kepada Rasul. Jadi maknanya kalau ikut fuqaha, bila kita hura, dia merangkumi semua tu sebenarnya. Percaya pada Allah dan Rasul ni, bila kita hura, dia merangkumi semua agama. Satu agama yang lengkap. Itu maksud fuqaha, dan itulah yang dimaksudkan oleh Hafiz Ibn Hajar bahawa maklumat dalam hadis ini tak bercanggah dengan kata-kata fuqaha itu. Ni orang panggil dalam istilah dia panggil khilaf lafzi. Perbezaan itu hanya dari sudut bahasa sahaja, dari sudut lafaz sahaja. Baik. Yang ke-9, soalan kedua yang ditanya adalah apa itu Islam? Sebab ana pun tidak hura secara sebab hadis ni terlalu biasa sangat kita dengar kan. Tahu lako ana hadis ni pok kita boleh syarah ni. Moga ni dengar semua. Soalan kedua yang ditanya adalah apa itu Islam? Tadi tanya apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawapan dengan menyebutkan yang pertamanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan syirik. Macam mana boleh salah parut tu. Kali tengah malam ni. Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan syirik kepadanya dengan apa jua. Dia kena serentak tu, dia tak boleh. Sebab kalau kita tengok dalam konteks nas, bila kata sembah Allah, mentauhidkan Allah, dia mesti sekali lalu, tidak boleh syirik. Dia sekali, dia tak boleh pisah dua tu. Kenyataan ini telah merangkumi syahadatain, mengucap dua kalimah syahadah, dan menjaga kemurnian tauhid dengan tidak melakukan syirik kepadanya Subhanahu Wa Taala.
Itu maksud dia. Dia begini, ana nak bagi sedikit huraian lah secara ringkas. Bila kita sebut beriman kepada Allah, maknanya kita memperakui bahawa Allah itu Tuhan yang Esa. Tu. Baik, kita sembahlah Tuhan yang Esa tu dalam masa yang sama, tidak terpisah. Kita kena tolak, kita kena jauhi semua perkara yang boleh membawa kepada syirik serentak. Dia tak boleh terpisah tu. Barulah orang panggil tauhid yang tahqiqut tauhid yang murni, tauhid yang sebenar. Tu Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan dia beriman, tiba-tiba pada tubuh dia tu ada sesuatu yang boleh membawa pada syirik, iman itu bukan iman yang sebenar. Kalau tak jadi kufur, tak jadi syirik pun, iman itu dalam keadaan yang sangat berbahaya. Orang panggil tidak tahqiqul iman. Tidak iman yang sebenar. Itu maksud. Yang kedua, jawapan Nabi yang kedua bila ditanya tentang Islam, iaitu mendirikan salat fardu. Mendirikan salat fardu. Para ulama memberikan maksud mendirikan salat fardu dengan menjaga dua perkara. Bila kita sebut salat fardu, mendirikan, maka kita kena jaga dua perkara. Ini orang panggil apa ni? Kalau bahasa Kelantan ingat, kalau pokok asah. Hak tonggok, teras dia. Gapo dia yang pertama? Melazimi salat dan menjaga kualiti. Bukan melazimi salat saja, dan menjaga kualiti. Itu terjemah pada iqamah. Itu sah. Yang kedua, menyempurnakan pelaksanaan salat dengan melakukan sifat-sifat salat. Yang mana sifat salat ni kalau tak buat pun salat tetap sah. Biasanya ada buat contoh gini ya, untuk mudah faham. Misalnya kita solat dah, kita ngadap kiblat dah ada ni, tapi mata kita dah tengok kipah, tengok pala gerak, sah semaya, memang semaya sah. Tetapi apakah berkualiti? Tidak. Apa tidak? Sebab dia tidak menepati sifat salat. Sebab sifat salat Nabi tak gerak kecuali keadaan terdesak, dan mata Nabi dia tengok pada masjid, tempat sujud. Itu maksud dia ni. Jadi sifat solat ni perlu ditekankan lah. Wuduk pun ada sifat wuduk dia juga. Sifat solat misalnya pergerakan tu macam mana. Contohlah, misalnya kita kata bila kita iktidal, dia kena pastikan dulu mana dia macam ada berhenti. Kalau kita tengok dah Nabi berhenti sekejap, sekadar kata subhanallah, tidak kata buruk apa sujud lagi. Tu kalau dalam istilah fiqh dia panggil tumakninah lah. Itu disebut sebagai tumakninah itu. Berhenti, ada berhenti. Itu sifat lah tu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak ada tu, batas mai itu sebab dia tidak tumakninah. Baik. Yang ketiga, Nabi sebut menunaikan zakat wajib. Sebut zakat pasti dia sebut wajib. Jadi zakat situ apa maksud dia? Sebab dia sebut wajib. Kita sebut wajib, kita tahu dah wajib zakat ni. Tapi apa sebut wajib? Kenapa digunakan lafaz zakat wajib? Jadi perkataan zakat, sebab biasa kita dengar sedekah wajib zakat ni. Sedekah wajib, sedekah sunat lah. Dia tak sebut zakat wajib. Perkataan zakat wajib yang digunakan dalam hadis merujuk kepada sumbangan harta yang khusus yang mesti dikeluarkan apabila cukup syarat. Ni. Justru ada juga sumbangan yang tidak wajib yang biasanya disebut sedekah, khairat dan sebagainya. Sumbangan yang tidak wajib dituntut kepada semua umat Islam dalam bentuk yang tidak bersyarat sebagai zakat. Jadi hak tidak bersyarat. Mana bila-bila masa boleh nak 10 sen, nak hak itulah Nabi kata tasaddaqu walau bisyikki tamrin. Itu hak tu inilah zakat hak tidak wajib ataupun sedekah hak tidak wajib. Itu maksud dia. Sebab dia tidak ada syarat. Masa mana boleh, sebanyak mana pun boleh, nak wis siapa pun boleh. Tapi zakat tak boleh, dia kena asnaf. Itu maksud dia. Takut kita kena apa sebut zakat wajib. Ayahnya ada juga zakat sunat. Sini anda tidak sebut. Kenapa digunakan pengeluaran harta begitu disebut atas nama zakat? Sebab itu salah satu dalam konteks Islam, dalam konsep dia panggil milkiyatul mal, dalam proses pemilikan harta. Ni orang panggil konsep pemilikan harta dalam agama. Dia ada satu konsep, kita nak subuhkan harta kita dengan cara sedekah. Maknanya bila kita sedekah, kita bukan menghilangkan duit kita, kita menyuburkan harta. Itu dia pun cara motivasi agama.
Jadi kalau orang Islam faham gitu, dia tidak sayalah kalau nak derma, nak sedekah. Dia jadi saya sebab dalam kepala ada kalau duit kau kurang. No. Hak tu yang jadi saya tu ngau duitnya payah nak boleh. Ingat mudah tu. No. Baik. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan menunaikan haji ke Baitullah juga Baitullah jika berkemah. Dalam riwayat Nasa'i ada sebut. Jadi maknanya hadis ini tidak sebut, bukan bermakna, tapi setengah ulama disebut gini ana tidak sebut di sini. Dia kata sebab Nabi tidak sebut ni sebab apa? Sebab hak Nabi sebut sini yang tidak melibatkan tempat mana-mana pun boleh buat. Tapi kalau sebut haji mesti kena pergi tempat tu. Hak tu termasuk dalam ibadat yang makani, yang berkait dengan tempat. Tak boleh nak buat, dia kena pergi situ. Kalau haji kena pergi Mekah, pergi Madinah pun tak jadi, dia kena pergi Mekah. Tapi hak lain tadi semua, boleh buat. Kita duduk mana-mana boleh, keluar zakat mana-mana boleh, semaya, puasa boleh berlaku. Atau ada juga yang kata gitu. Jadi hak berkenaan dengan kena pergi ke tempat ni rakyat semula. Ada ulama sebut gitu. Sebab itulah dalam hadis-hadis lain Nabi sebut, tapi sini tak sebut. Itu yang disebut oleh ulama. Yang keempat, yang terakhir, puasa Ramadan yang disyariatkan sebulan penuh hanya dalam bulan Ramadan. Ni isyarat ni. Sebab dia sebut fardu. Bulan Ramadan. Ia adalah puasa wajib dan disyariatkan juga puasa-puasa sunat sebagai menampung kekurangan puasa wajib. Bahkan dalam agama kita ni setiap amalan wajib ni ada sunat dia. Memang gitu tu yang buat. Sebab kita kata haji wajib sekali ya. Ulama kata hak sunat-sunat dia tu umrah tu lah. Ataupun kalau haji kali kedua dia sunat, tapi umrah tu sebenarnya dia akan menampung kekurangan haji tu. Ada ulama kata begitu. Sebab kalau nak pergi haji ni nak payah kat dah kalau nak pergi berkali-kali haji ni. Lepas tu haji ni mencabar. Tu. Jadi umrah tu salah satu lah. Baik, peringatan dalam agama Islam setiap amalan wajib maka ada amalan sunatnya. Kenapa berlaku begitu dalam syariat Islam? Ni saja anda sebut ni berdasar pada apa yang disebut oleh ulama, biar kita faham lah. Anda bimbing lagi takut orang dia pandai menggo sunat dia tak payah buat lah. Sebab tu Dr. Basik kata tak, dia kena ubah cara kita sebut tu. Siapa tahu buat sunat ugi. Sebab biasa kita jak kecil lagi, siapa tahu buat sunat buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Dia kena ubah sikit. Memang buat boleh pahala, tak buat rugi. Kena tak rugi tu sesuai dengan hak ni, sesuai dengan maksud sunat tu. Kerana maksud sunat tu sini dua perkara. Yang pertama, kenapa bila ada yang wajib, ada yang sunat dalam agama kita? Pertamanya untuk melazimi ibadat dan memperbanyak ibadat. Sebab kita kata kalau puasa hak wajib sebulan, lepas tu 11 bulan lagi mana? Tunggu bulan Ramadan pula. Tapi dengan adanya ibadat puasa sunat, Senin Khamis, lepas tu hak ujung kita kata apa ni? Hari putih tu kan? Hari ni bulan nak mengambil tu tak? Berapa? 11, 12, 13. Nah, ke arah nak purnama tu lah. Dia panggil hari-hari putih tu. Dan ada lagi beberapa puasa sunat yang lain. Jadi maknanya tidak sepi lah 11 bulan tu dengan puasa. Begitulah juga. Jadi maknanya puasa kita tu tidak, orang panggil terbatas setakat 30 hari tu. Boleh hari-hari lain. Misalnya antara, kalau dalam riwayat antara Nabi banyak puasa misalnya disebut tak, selain pada bulan Ramadan, bulan Syaban, tapi tidak penuh, tapi banyak, lebih pada Isnin Khamis lah. Itu riwayat ada disebut gitu. Yang keduanya menampung kekurangan ibadat yang wajib. Manakala ada berlaku kekurangan pada ibadat wajib, maka dia akan tertampung dengan ibadat-ibadat sunat. Jadi kena berhenti awal hari ni, sebab kita pun ada program di air paksi. Cumanya gini anak nak sebutnya untuk nota kemudian ni kita akan sambung muka surat ni. Waktu tu kita akan bincang hadis ni lagi. Lepas tu anak terus masuk hadis yang ketiga lah, InsyaAllah. Sebab hal ni dia ada dua lagi perbincangan besar berkenaan ihsan dengan tanda-tanda kiamat. Sebab tanda-tanda kiamat tu dia banyak simbolik. Syekh Ethiopi ni dia bincang tu, dia mari banyak pandang ulama, dan kita pun boleh molek kalau kita boleh kongsi hak maklumat tu. Dia ada berkait dengan, kalau dulu misalnya contohlah antalidal amatu rabbataha, misalnya bila seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia, apa maksud? Banyaklah pandangan ulama tu. Sehingga kalau dalam konteks kita lah ni, mana anak-anak ni
dia gagal melihat keperlu, apa ni orang panggil keperluan ibu bapa. Dia letak anak menyebabkan ibu bapa tak boleh nak pergi masjid. Jadi seolah-olah mana mak dia jadi macam pengasuh anak, jadi macam hamba dia. Maulana Asri dia kata hak tu terjemah itu memang sesuai dengan zaman kita. Atau banyak lagi lah lain kita bincang kemudian. Jadi ana minta maaf kita berhenti awal. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana agak kena sedia nak